Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan pendengar kita pada hari ini. Baiklah tuan-tuan, hari ini hari yang sungguh indah buat kita semua. Hari Jumaat, hari yang sungguh barakah. Hari ini tuan-tuan, kita nak kongsikan sedikit perkongsian yang menarik untuk anda. Dikala COVID sedang melanda negara ini, kita sedang menghadapi perintah kawalan pergerakan, total lockdown dan sebagainya. Tuan-tuan, banyak isu-isu kesedaran mental, emosi yang terjejas dan sebagainya yang jelas sekali pada hari ini mengganggu tumpuan kita, kehidupan kita tuan-tuan. So, apa kaedah ataupun tips-tips yang sesuai yang sebenarnya yang dapat kita amalkan untuk kita teruskan kehidupan kita dengan lebih baik, insya-Allah. Tuan-tuan, hari ini kita bawakan seorang penceramah kita yang tak asing lagi. Mungkin ada di kalangan rakan-rakan kita, barisan-barisan trainer dan juga anak-anak yang pernah bersua muka dengan sahabat kita ini, iaitu saudara Muhammad Amirul Naim bin Ahmad Azam, yang mana seorang jurulatih program pembangunan minda pelajar. Jadi pernah buat program di mana-mana pusat-pusat. So anda mungkin pernah bersua dengan beliau. Jadi dengan ini kita mempersilakan saudara Amirul Naim. Ya, terima kasih diucapkan kepada saudara Bang Alias atas jemputannya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Bagaimana tuan di sana? Alhamdulillah sihat juga. Makan sihat juga peluangnya. Okey. Begini. Sekarang ini kita faham isunya, kita dah tak seperti dulu boleh buat program di luar, camp, hutan, keluar masuk laut dan sebagainya, semua atas talian. So bagaimana anda melalui situasi tersebut tuan? Saya melalui itu bermula saya cakap untuk saya biasanya mengalami susah sikit pada awalnya sebab kita kerja bidang motivasi kan. Motivasi sekolah berapa jam itu benda yang biasa untuk kita lah. Dan kawan company saya yang akan tu Tuan Alia sendiri yang banyak iklankan saya. Sekolah-sekolah banyak kenal saya sebab Tuan Alia lah banyak iklankan saya. Sekali aja tiba-tiba je bila lockdown ni jadi, memang saya macam agak blur. Saya bukannya pandai bisnes, walaupun tu saya tak ada bisnes sangat, tetapi saya memikirkan tentang kelebihan saya, apa yang saya boleh bagi. Saya cuba connection dengan sekolah-sekolah, saya cuba connection dengan kawan-kawan, dan rupanya saya nampak ini penting. Kita kena connection juga dengan saudara-saudara kita, keluarga, mereka boleh bantu dengan kita. Sebab masa total lockdown ni dah, keluarga lah yang boleh membantu kita. Memang betul, saya memang ada makcik-makcik yang membantu saya juga. Itu amat penting. Mereka kita nampak kadang tak adalah kita kalau sebelum ini kita nampak mereka macam tak betul ke mereka boleh bantu kita, tapi rupanya memang boleh bantu pun sebenarnya bila dengan sokongan mereka. Jadi kita kena cari keseluruhan sokongan. Anda pandai bisnes ke tak pandai ke, yang penting sokongan tu ada, dan insyaAllah kita akan lebih boleh hidup walaupun anda kerja sebagai motivator. Dan lagi satu, sebab saya ada mendapati contoh daripada senior saya yang menunjukkan ada satu motivator, Encik Roslan namanya. Saya tak ingat nama panjang dia, tapi namanya Encik Roslan. Daripada awal PKP yang pertama kali dia dekat Malaysia, dia terus dah online dah daripada awal tu sampai sekarang. Dan saya punya senior cakap memang duit makan dia dekat situ je, memang saya kalau tengok, anda tengok tu Encik Roslan punya tu memang banyak online. Jadi memang ni lah, kita boleh hidup. Tapi macam mana kita diligent kita punya kemahiran kita pada online pula. Kita memang kena berubah untuk online pula. Tu dia. Okey, jadi jelaslah di sini sebenarnya kita memang kena
buat satu langkah drastik untuk memastikan kerjaya kita terus berkembang, dan juga kita tak boleh duduk di takuk yang lama. Betul tuan? Betul, betul. Walaupun kita tak pandai, mana saya tak pandai. Sorry, dalam bidang bisnes ni, MHA Consultancy, saya dengan Tuan Ron yang banyak pandai bisnes. Tapi kami terpisah dah sekarang. Jadi ada benda-benda yang kami kena sendiri. Jadi memang kita kena, ada benda yang kita kena gerak sendiri. Dan bila kita gerak sendiri, kita jangan bimbang. Walaupun tu kita boleh belajar, ada dia belajar. Kalau anak boleh belajar daripada YouTube, boleh tanya pada penceramah-penceramah yang terkenal macam mana bisnes dia berjalan. Bisnes penceramah kalau orang pandai memang dah senang dah. Penceramah memang senang kalau orang yang dah expert. Tetapi macam mana bisnes motivasi ni berjalan? Kalau masa PKP, rupanya kita boleh masuk motivasi. Betul. Kita boleh masuk dalam online, kita boleh masuk suatu nanti tak mustahil. Sebab tu ada namanya Spotify. Tuan pun tahu Spotify lah? Macam yang dengar tu, hanya suara dia. Itu pun ada boleh masuk. Suatu nanti kita ni tak ada muka ni, tak ada paparan ni pun, kita boleh masih sampaikan motivasi. Malah sebelum ni pun bisnes ibu pun berjalan. Lagilah, itu tulisan je. Motivasi boleh disampaikan, motivasi yang bentuk bisnes boleh dijalankan. Tetap boleh dijalankan daripada zaman dulu lagi. Masa internet tak ada lagi. Jadi macam mana kita ni nak kembangkan kita punya, nak masuk menelusur ke mana. Itu lah dia. Baik, justru itu janganlah kalian di luar sana yang merasa mungkin agaknya terjejas. Aku dah tak ada arah tuju kehidupan. Tapi sebenarnya percayalah, ulat dalam batu pun boleh hidup, insya-Allah. Baik tuan-tuan, saya tertarik dengan kata-kata Bro Naim kita pada hari ini, okey, iaitu dalam keadaan semua orang terkesan pada hari ini, pastinya ada jalan. Jadi kita cuba nak kaitkan dengan tajuk utama kita hari ini. Apa sebenarnya yang dikatakan total lockdown ataupun sebenarnya total surrender? Yang mana sebenarnya yang patut kita, ke arah mana yang sepatutnya kita tuju sebenarnya? Silakan tuan, ringkas. Terima kasih diucapkan atas tajuk yang saya merasakan amat penting pada musim ni. Musim lockdown ni memang penting. Kerana apa? Kita dah memang dalam lockdown. Ditambahkan pula dengan kes bunuh diri. Saya masa tu paling saya ada tengok info dekat berita semua. Saya agak trigger. Yelah, kita kalau tengok berita kadang-kadang kita ada sedikit trigger ni. Bila tengok berita kadang-kadang kita macam tak apa dan ada bunuh diri kat sana kat sini. Sekali ada tersebar dekat Instagram, ada video orang gantung diri dekat jambatan. Rupanya saya tengok, saya fikir mula-mula terus saya fikir ingat luar negara. Lepas tu ada, bila saya tengok foto Malaysia. Lepas tu video kedua, ini mungkin viral, yang orang terjun daripada flat kat Islam. Betul. Flat. Memang sampai bawah, kat bawah tu ada pokok-pokok. Nasib baik di celah-celah pokok tu dia tu. Memang kalau tak ada pokok kita nampak lah kot agaknya patah kaki ke apa kan. Jadi waktu tu bila benda tu dia nampak benda tu video dia tau. Tapi macam agak trigger, macam naik bulu roma kan. Naik bulu roma macam tu. Waktu tu saya terfikir dia dah buat sangat dah ni. Lepas tu ada hanya dua video dia nampak. Tapi pasal dia bila sejak tu diberitahu angka sehari berapa tu, waktu tu memang dah rasa penting ni kan. Ini memang dah teruk sangat, rupanya memang teruk sangat. Lepas tu ditambahi pula dengan adanya baru-baru ni yang pelajar meninggal sebab stres buat assignment. Ada juga rupanya pelajar sekolah yang sampai level merangkak ke bilik pintu mak bapak. Jadi itulah yang kita kena kita kena, sebab tu saya amat beruntung sebab ada para audience tak adakan program macam ni. Okey, jadi total lockdown ataupun total surrender. Sebelum kita nak cakap lebih lanjut, saya akan menerangkan tentang tajuk tu dulu. Saya sendiri minat dengan tajuk tu, kenapa? Total lockdown bukan pilihan. Memang kita ada dalam tu. Kalau ada dia cakap total lockdown, kita ada dalam tu. Jadi kita kena ikut. Anda tak ikut, dua je lah. Mungkin ada pendapat mengatakan konspirasi lah, apalah. Tak ada salah apa pendapat orang pun. Tapi kita tahu masa total lockdown, anda keluar, anda rentak, anda jumpa polis, tak ada alasan, kena tangkap. Macam gitu. Memang tak ada tu. Jadi total lockdown memang bukan pilihan. Tapi dia tetap ada.
dan total lah apa total surrender kepada Allah. Okey, itu pula ini pula adalah pilihan yang perlu kita komitmenkan dalam diri. Komitmenkan dalam diri. Kita tahu surrender kepada Allah daripada kita masa kecil dulu, kita tahu memang penting, memang wajib surrender kepada Allah, memang penting, memang perlu. Memang kita surrender kepada Allah sahaja. Makan dan minum kita Allah yang bagi. Walaupun tangan kita yang angkat makanan tu masuk ke mulut, kita tetap yakin Allah yang bagi kenyang, bukan kita. Memang daripada dulu dah ada dah. Jadi cuma sekarang ni mungkin sebagai zaman kita membersihkan diri. Membersihkan diri apabila kita dah tak ada makanan, mungkin pada orang yang susah lah. Macam kita, untuk orang senang macam kita pun, mungkin rumah kita kalau di lockdown dalam rumah yang besar, TV besar pun, kita pun, itu pun ujian untuk kita. Ujian untuk kita. Ujian apa? Kita nak mengatakan bahawa aku tengok TV ni, dapat info ni kerana Allah yang bagi aku dapat info ni. Aku makan sedap, kalau kita nak orang kaya lah, aku makan sedap kerana Allah yang bagi. Kita tetap perlu diuji. Bukan untuk mereka je. Kita tak boleh mengatakan aku selamat dalam musim-musim lockdown ni disebabkan oleh aku ni ada pelaburan. Contoh ada pelaburan, bukan pelaburan dia, betul, itu asbab, tapi Allah bagi yang bagi. Jadi kalau adakah berkaitan total surrender kepada Allah adalah kita memang kena daripada dulu total surrender kepada Allah. Tetapi kalau kita ada apa yang berlaku pada sekarang ni adalah kita menjadikan diri kita lebih baik dalam total surrender kepada Allah. Di zaman tak ada pilihan ni, yang total lockdown ni, kita total surrender pada Allah. Kita dalam rumah, kita waktu tu nampak muka mak bapak kita, muka adik-adik kita, kita dilahirkan daripada mereka, Allah lahirkan kita daripada mereka. Waktu tu kita mungkin ada masalah, waktu tu kita kita surrender pada Allah lah. Kita kena bertikas sejadah, kita kena kita kena doa, kena ni, kita waktu tu kita terujinya. Sebab suatu nanti pada hari kiamat, dah dekat kiamat, kita akan seperti ada kata para sahabat, saya tak ingat dia punya urutan dia, tapi kita, kalau anda cari, anda akan jumpa suatu nanti kita akan kelaparan, dan kita akan kelaparan. Di zaman kita kelaparan, apa yang boleh membantu kita? Zikir. Lepas tu ditanyakan, adakah zikir tu buat kenyang kan? Zikir tu buat kenyang ke? Tak kenyang pun. Tetapi dia membantu kita untuk tahan daripada kelaparan. Tahan daripada kelaparan. Saya tak, kalau ada yang pendapat bahawa itu adalah waktu sekarang, saya tak berani, saya bukan orang agama. Tetapi daripada sebelum ni pun, kita bukan puasa pun. Kita puasa kan kita lapar. Kita lapar. Pasal dia, waktu tu bulan puasa adalah pesta ibadat. Kalau ikut kata Imam Syafi'i dari Islam, pesta ibadat. Waktu bulan puasa tak makan, kita boleh, dia ada je orang yang beribadah, syok ibadah, okey je. Waktu tu lapar pun. Jadi dia syok ibadah. Jadi waktu tu jadi dengan ibadah kita, peringatan kita pada Allah, kita masih lapar, kita ingat kita masih lapar, tapi kita teralih perhatian. Itulah dia, bila kita total surrender pada Allah, masalah kita ketika total lockdown, kita memang ada masalah, tetapi kita teralih perhatian. Kita waktu tu lapar, kita teralih perhatian daripada rasa lapar. Kita ada masalah, mungkin masalah dengan ibu bapa, kita teralih perhatian. Kita ada masalah tentang kena buang kerja, kita teralih perhatian sekejap. Bila teralih perhatian yang pertama, kita akan rasa tenang. Bila kita rasa tenang, kita akan ada jumpa banyak pilihan. Sebab kita boleh berfikir. Bila kita ada boleh fikir dan jumpa banyak pilihan, keempat, kita boleh buat pilihan yang terbaik untuk diri kita. Mana tahu kita boleh jadi PKP makin datang, lockdown makin datang, keluar jadi gaji makin tinggi pendapatan. Tak mustahil. Sebab kita tenang dalam PKP, kita boleh fikir, kita buat buka bisnes. Tak mustahil. Macam-macam cara. Mungkin masa PKP, masa lockdown ni, kita boleh banyak pilihannya apa? Kita boleh buka, cek diri kita, resume kerja contohnya. PKP habis, bagi resume kat company besar, dapat gaji tinggi. Tak mustahil. Tak mustahil. Lockdown ni adalah satu perkara yang emas untuk kita. Jadi kita kena total surrender pada Allah untuk kita tenang. Nanti kita tenang. Bila kita tenang, kita akan nampak lebih banyak pilihan depan mata kita.
Baik. Sebab manusia ada akal tu dia kena perlukan dalam mood yang tenang, gitu lah. Baik, Jadi insyaAllah. Itu dia sedikit mengenai tajuk kita daripada tajuk kita yang kita kupaskan pada hari ini, insyaAllah. Baik, untuk pengetahuan saudara, Tuan Naim, kita sedang bersiaran langsung di Facebook. Dan juga buat tuan-tuan yang sedang mendengar, anda boleh terus like, komen dan share. Moga-moga mendapat manfaat. Jadi Tuan Naim, ada sedikit soalan berkaitan dengan penghuraian ataupun hujah-hujah daripada Tuan Naim sebentar tadi, iaitu kita total lockdown ni bukan pilihan, kita kena juga lalui agar ia peringkat kematangan, peringkat ujian untuk kita bersedia di hari yang akan datang. Kelak nanti bila tiba waktu hari kiamat, maka keadaan kita akan kembali seperti ini. Tiada gadget, masalah-masalah isu yang bermakin. So hari ini adalah medan latihan untuk kita. Yang keduanya Tuan Naim ada sebut mengenai total surrender kepada Allah. Kita serah diri kepada Allah. Jadi Tuan Naim, ada sahabat-sahabat ni berkata ataupun bertanya, mungkin orang-orang alim ulama, orang-orang agama mungkin boleh aplikasikan cara yang diperkatakan ini. Bagaimana kita nak bagi tahu orang yang berada di luar sana yang memang agaknya tidur sebagai gelandangan dan sebagainya, nak aplikasikan total surrender ini kepada Allah? Silakan Tuan Naim. Untuk yang gelandangan lah Ya, gelandangan dan juga masyarakat yang terjejas di luar sana. Sebab bila terjejas, mentalnya akan fikir yang bukan-bukan. So macam mana kita nak kuatkan mereka agar terus serah diri kepada Allah? Silakan Tuan. Okey, untuk buat mereka jadi tugas kita. Okey. Jadi first of all, kita ni bila tugas kita, jadi sebenarnya total lockdown adalah ujian untuk kita. Mungkin yang pendengar kat sini hipnoterapis. Macam hipnoterapis Muslim mungkin bukan mungkin, memang banyak pun kan, betul tak? Pencamah orang Islam pun banyak pun. Macam mana pun banyak. Okey. Jadi kita akan bila kita cakap pasal orang Islam, kita sebagai orang Islam, kita tahu keislaman tu adalah penting, dan keislaman tu kerja khalifah adalah kerja kita, dan kita jalan kerja kita dengan cara motivasi, hipnoterapi, dan ceramah-ceramah. Jadi kita pun macam mana kita nak handle yang mereka keluar tu kan, yang bukan yang kalau yang lain-lain yang macam gelandangan ke, mungkin boleh kemasukan dengan yang kehidupan di rumah-rumah flat yang agak susah lah, yang rumah yang agak tu apa namanya, agak terkekang, tak besar, sempit, yang lagi stres, dah lah sempit. Mungkin ada boleh kita apa kita nak buat pada mereka yang ada masalah keluarga sekali. Yes, tu bila tak ada kerja, tak ada duit, masalah keluarga, suami marah, anak marah isteri. Jadi first kali saya cakap, memang itu kita memang kena sentuh. Antara kita motivator memang kena motivator, dan seumpama tu hipnoterapis memang kita kena sentuh bab tu. Sebab apa? Sebab kita first kita tahu cara tenang kan, kita tahu motivasi, pakar motivasi macam mana ke, tak pakar pun kita tahu macam mana cara nak tenang, insyaAllah. Kita tahu macam mana kalau orang nasihat, berfikirlah positif, contoh orang mendarat, berfikirlah positif. Kita tahu, kita pandai macam mana fikir positif itu berjalan. Jadi lepas tu orang nasihat pada kita faham, kita boleh tenang. Sebab kita faham macam mana fikir positif tu berfungsi. Kalau kita nasihat pada si yang orang bermasalah kat luar sana, memang tak jalan lah kan, memang kadang-kadang kurang berjaya. Jadi memang tugas kita adalah menerangkan mereka, kita berusaha untuk menyampaikan kepada mereka bagaimana caranya. Sebab tu saya suka NGO ni lah. Contohnya macam-macam lah, mungkin ada Mind Fund Action, tak silap, Mind Fund Action atau Hatim atau mana-mana je yang membantu yang angkat-angkat bendera putih ni, yang membantu mereka-mereka yang angkat bendera putih ni. Sebab apa? Sebab mereka memberi makanan pada mereka, bagi keperluan. Sebab apa? Bila bagi keperluan ni penting tau. Sebab apa? Sebab keperluan makanan ni adalah menyebabkan orang jadi kenyang. Bila kenyang,
untuk motivasi bersama mungkin mana-mana pihak yang memberikan bantuan makanan, membantu makanan ke apa ke. Sebab motivasi nak bagi pada orang yang lapar tak boleh. Motivasi tak boleh bagi orang yang tak tenang, yang macam tak tenang sebab kelaparan. Kita kena bagi dia kenyang dulu. Mungkin boleh kita pergi pada mereka, kalau ada duit lebih sikit, sila bagi makan, pasal dia baru anda motivasikan. Jadi itu yang first, bagi makan dululah. Yang kedua adalah kita nak bantu mereka dari segi kat luar sana, macam mana dari segi gelandangan untuk mereka total sign daripada lockdown. Adalah kita ini ayat ini biasa lah, dan kita memang biasa, dan tapi sekali lagi kita akan sampaikan dengan cara berhikmah. Cuma saya nak cakap dari segi hikmah tu macam mana. Hikmah tu maksudnya bijaksana. Hikmah tu maksudnya bijaksana. Bila kita cakap soal bijaksana, kita bebas. Yang penting bijaksana. Yang penting benda tu betul. Bebas. Yang penting betul-betul. Bijaksana subjektif tau. Contohnya ibu marah anak. Itu pun hikmah. Marah pun kategori hikmah. Hikmah tak semestinya lembut je tau. Ada juga mungkin cara marah adalah itu pun hikmah. Kalau dia rasa teknik marah adalah betul, itu hikmah. Kalau teknik yang aku kena cakap dengan seorang tu dengan cara yang lembut, sebab dia ni jenis suka yang lembut, itu pun hikmah. Yang tak hikmahnya adalah apa? Bila orang tu kita boleh bercakap lembut, terima cakap lembut, kita gunakan cara-cara marah. Itu namanya tak hikmah, tak bijaksana. Jadi untuk orang-orang yang stres ke apa ni, kita kadang-kadang kita kena, jadi first kita kena tahu bentuk hidup dia, masalah dia. Gelandangan ke, rumah sempit ke apa, kita kena tahu masalah dia. Kalau kita cuba, sebab saya ada pengalaman sendiri yang saya ikut sebelum ni bagi gelandangan makan. Saya ni kurang sikit pandai, apa namanya, kalau secara terus terang lah. Dulu ada join, sampai sekarang ada join NGO, tapi bagi gelandangan ni saya ada nampak kawan saya pandai lah buat benda macam itu. Jadi saya dapati bahawa masa kami bagi makanan, saya berfikir, kita bagi makanan ni dia ni berubah ke kan? Dia berubah ke? Dia suka kita makanan. Alhamdulillah dia suka didengar cakap kita. Wah, memang best. Dia suka dan didengar. Lepas tu aja saya pun terfikir kadang, tapi kalau pasal berubah, dia berubah ke kan? Kalau aku nak ajak dia ke apa kan? Jadi kena ikut hikmah. Dulu saya pernah ada seorang kakak senior kan, dalam Kesatuan Pelajar Islam Johor. Saya cakap boleh saya cakap tu. Kesatuan Pelajar Islam Johor ada seorang kakak senior, dia menceritakan ada tu kawannya membuat satu program bersama gelandangan. Tahu dia buat apa? Gelandangan ni dia ambil beberapa gelandangan, dia mandikan, dibawa ke satu rumah, tak silap satu rumah ke satu tempat lah, dimandikan. Lepas tu diberikan apa namanya, tak lama pun, beberapa hari, sebagai kehidupan yang okey, sebagai seorang manusia. Memang dapatinya rupanya bahawanya apa, gelandangan ni kalau dia nak lagi okey, kena bagi kehidupan dia macam normal, macam manusia yang sebenar, macam kita. Manusia yang baik adalah dia hidup, kena ada makan, minum yang cukup, perlindungan. Makan perlindungan perlindungan rumah lah. Kecil-kecil macam mana pun tolong bagi lah. Tu baru mereka akan fikiran mereka rasa okey. Kena bagi macam kehidupan yang macam manusia yang average. Tak payah bagi kejayaan pun, bagi yang macam average. Jadi pasal dia mereka waktu tu ada rasa mereka dilihat sebagai semacam okey. Lepas saja waktu tu baru boleh bagi apa-apa arahan ke apa ke. Sebab tu saya setuju pada yang lockdown yang pertama dulu. Gelandangan, tapi mungkin berjalan. Saya tak pasti berjalan ke tak. Yang gelandangan tu ditaruh dalam satu dewan, betul kan? Ya, gelandangan tu ditaruh dalam satu dewan. Lepas tu dia dibagi latihan ke apa. Tu benda-benda yang satu effort yang amat penting. Saya nampak tu pun saya macam rasa macam nak jadi trainer kan. Kalau ada kerja kosong waktu tu saya fikir lah, kalau ada lah kan. Jadi waktu tu memang saya tengok, dia nampak gelandangan memang kita kena bagi dia satu jati diri yang sebagai manusia sebenar. Mereka memang manusia, cuma kekuatan jati diri. Jadi kita kena tahu corak. Okey, lepas dah bagi makan, perlindungan, yang ketiga ada corak. Corak ni macam mana, mereka masalah apa sebenarnya. Gelandangan yang kerajaan buat tu, itu mereka jati diri. Dan waktu tu saya ingat lagi, dia punya target adalah mereka akan
selepas ni hidup yang lebih baik dengan dapat kerja ke apa ke, dia punya huraian objektif lah. Dan tapi kalau kita ada masalah, orang yang masalah keluarga pula macam mana, yang benda kita tak tahu, kita kena check. Itu terus terang saya cakap, kita kena check. Jadi gunakanlah kawan-kawan kita punya connection macam mana, kena cari orang yang bunuh diri. Bunuh diri kalau yang rangan ni, sofa yang saya nampak, dia bukan macam gelandangan, dia daripada rumah biasa je. Dia daripada rumah biasa je, sebab tu dia tak jadi daripada rumah. Dia bukan yang ni, dia daripada rumah. Jadi kita kena check macam mana. Kita kena cari secara drastik. Cari gelandangan senang, cari orang yang ada masalah dalam rumah tu yang susah. Jadi kita kena cari secara drastik. Cari yang bendera putih. Selagi jumpa bendera putih, kita bantu bagi makan. And then kita kena tanya apa masalah dia. Ada masalah lain tak? Tanya masalah anak dia ada masalah tak? Memang budak-budak ada cerita masalah besar baru dia tahu. Dan saya nak cakap terus terang, trainer tolong jadi terkenal. Memang macam nampak macam agak ayat ni macam tu kan. Tapi maaf saya cakap dengan trainer ke hipnoterapis ke, tolonglah terkenal lah kalau boleh lah. Perkenalan kawasan anda pun tak apa. Sebab apa? Sebab macam saya ada nampak, saya tak ingat namanya siapa ada dalam ni. Dia Tuan Nazri dari orang Maya Foundation. Orang ngadu pada dia. Kalau anda terkenal, orang boleh DM anda, boleh PM anda tak nak bagi nombor telefon tak apa, bagi Instagram. Mereka akan DM, dia akan nyatakan masalah dia. Tuan, mak bapak saya dah tak heran pada saya. Tu masalah-masalah dalam tu. Itu yang susah sebenarnya. Jadi kita macam mana nak senangkan, kita tolong tonjolkan diri. PKP tolong, lockdown ni sila tonjolkan diri. Agar kita boleh jumpa mereka dengan masalah mereka. Okey? Jumpa mereka yang bermasalah yang secara spesifik. Dia boleh beritahu apa spesifik masalah dia. Saya mungkin kena cabul, kena rogol masa ni. Kita boleh tahu spesifik. Dan kita boleh bertindak keselamatan. Sebab kita lah yang pandai bercakap dengan mereka. Kita orang yang pandai cakap dengan mereka. Orang luar mungkin dia kurang. Sebab tak ada dengan kita yang pandai. Tu lah dia. Jadi 3 benda tu. Bagi makanan, perlindungan. Kalau tak buat ataupun sebenarnya yang 2 ni dia bagian bagi mereka merasai sebagai manusia tu. Yang seterusnya adalah untuk mereka kita kena tahu apa masalah sebenarnya mereka untuk kita boleh bantu mereka apa. Itulah dia. Okey, baik, itu dia sangat jelas dan padat. Okey, berkata conclusionnya di sini ialah untuk masalah-masalah mengenai gelandangan ataupun masyarakat yang mempunyai permasalahan yang kita tak dapat, justru itu perkara yang utama, iaitu kita berikan perhatian kepada mereka. Apabila kita berikan perhatian kepada mereka, kita dapat buatkan mereka rasa rindu dengan kehidupan yang sebelum ni. Sebab itu tadi katanya bagi makan, bagi tempat tinggal. Dia agaknya dulu dia pernah hidup seperti itu. So bila terjadi sesuatu, dia terpaksa hidup di luar sana, survive. Akhirnya kita buat mereka ingat balik tentang memori lama, rindu tentang kehidupan mereka yang sangat-sangat luar biasa hebat itu, maka mereka akan jadi lebih baik. Begitu juga isunya dekat sini tentang pembunuhan, orang tekanan dan sebagainya. Sebelum terjadinya sesuatu peristiwa itu, kita sebagai trainer, motivator, ustaz, ustazah, bahkan juga ahli keluarga yang paling utama, dekati mereka. Beri bantuan, tanya khabar, macam mana keadaan hari ini, sihat ke tidak. Dan akhirnya kita dapat merangsang otak mereka, alihkan pandangan mereka untuk tidak ke arah itu, tidak memikir ke arah yang negatif. Justru itu, kita ada lebih kurang 10 minit je lagi Tuan Amirul Naim. Boleh kita teruskan lagi sikit? Okey, baik. Sekarang ini kita nak minta dalam 10 minit terakhir ini, mungkin boleh berikan tips-tips untuk merawat emosi, dan juga kita nak pastikan kesejahteraan mental masyarakat kita kalau lockdown sekarang ini, dan juga untuk kita total surrender kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Tuan Naim. Okey, baiklah. Tipsnya, ni saya akan bagi kita macam mana nak total surrender pada Allah adalah, bila kita cakap total surrender pada Allah, kita akan menyentuh bab ibadah. Ibadah ni ada ibadah yang secara ada orang cakap solat, zikir, itu ibadah.
Dan ada ibadah lain iaitu ibadah yang contohnya kerja. Bukan contoh, memang itu ibadah. Kerja pun ibadah. Bila kita kerana Allah je, dia jadi ibadah benda tu. Itu semua orang Islam tahu lah. Okey, ibadah. Jadi tipsnya adalah untuk kita total surrender pada di mana zaman lockdown ni. Kalau pendengar ni yang di antara pendengar ni mungkin bukan dainah, bukan infografis, mungkin orang biasa je, semua boleh buat benda ni insya-Allah. Adalah first, kita mantapkan kepercayaan kita, apa yang kita percaya. Kita mantapkan apa yang kita percaya. Kita percaya, kita bila cakap orang Islam ni, kita percaya Allah, kita percaya solat wajib, kita percaya zikir tu perlu, kita percaya kena baca Quran. Kalau ustaz cakap baca Quran selalu akan menyucikan hati daripada dosa-dosa, kita percaya sebenarnya. Cuma ini soal iman. Bila iman dia mantap, dia iman. Semua orang ada iman. Jadi kita tak boleh terus tempat orang pun. Kau tak ada iman terus, tak boleh. Jadi ini adalah soal mantapkan iman sebenarnya. Okay? Mantapkan iman. Jadi mantapkan iman dengan kita lebih apa? Kita bergerakkan kita punya badan dengan memaksa diri untuk kita pergi kepada ibadah tu, pergi kepada ibadah. Tak kisah ibadah tu anda nak dengan YouTube ceramah ke, itu pun ibadah juga. Mungkin menjadikan lebih tenang. Okay? Itu first, mantapkan keimanan. Kedua, ni buat serentak buat serentak, mantapkan iman. Yang kedua adalah memaksa diri lah. Kita kena memaksa diri untuk kita jadi lebih jadi kita kena paksa diri zikir, paksa diri ibadah, paksa diri itu. Okay. Yang ketiga adalah kita kena ada alihkan perhatian. Ni saya suka ni, alihkan perhatian. Okay. Stres kat sini, stres dia macam dah tak boleh handle lah. Sila alih perhatian, tolong alih perhatian, berfikir lain. Sebab tu zikir antara perkara yang boleh mengalihkan perhatian. Kalau faham zikir tu dia mengalihkan perhatian. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kita alihkan perhatian. Apa yang alihkan perhatian paling penting bukan mata tau. Ni, hati. Alih perhatian hati. Nanti kita akan jadi lebih tenang. Sebab rasa tenang tak tenang dekat hati, bukan dekat mata. Mata kalau pandang benda orang benci pun, tapi kalau hati tenang, insya-Allah kita akan tenang juga. Kita pandang pembunuh keluarga kita pun, tapi hati tenang, kita akan tenang juga. Yang penting tenangnya kat hati. Jadi alih perhatian hati kepada benda-benda yang tenang. Sila tenang. Anda gunakan intelijen anda untuk alihkan perhatian anda. Jadi itulah tips-tipsnya untuk masa total lockdown ni, untuk sering daripada Allah. Baik, itu dia tadi daripada Bro Naim kita, tip-tipsnya dan juga rungkaian tentang sebenarnya total lockdown ataupun total surrender. Sebenarnya total lockdown sekali lagi bukanlah pilihan kita terpaksa juga hadapi, agar ini sebagai peringkat latihan untuk kita terus bersedia di masa akan datang. Dan juga yang paling utama, tidak anda kena total surrender kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya tertarik dengan kata-kata Bro Naim tadi. Ada zikir, kita kena alihkan perhatian.